Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kelas. Salam. Waalaikumsalam, teacher. Alright, thank you. So now we recite doa first as together. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min hudaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, kejut teacher. Siapa tu? Rabbi. Amin ya rabbal alamin. Hang ni kejut teacher. Sebab awak terkejutkan teacher. Baca doa yang selalu awak baca tu. Ya Allah, ya Alim, ya Hakim, Rashid. Cepat. Kejut teacher tadi. Cepat Sa'ad. Bukan lagi, je. Awak baca cepat. Saya tak kira. Cepat. Tak Ya ingat Allah, sangat. ya Alim, ya... Yes. Ya Allah. Azad lah, Azad. Azad sama Azad. Baca doa Azad. Itu dia. Dia buat je. Dah sah. Ya Allah, ya Alim, ya Hakim, ya Rasul, sesungguhnya kau maha berilmu, maha bijaksana serta maha cerdas. Punyakanlah bagi kami ilmu yang bermanfaat serta kebijaksanaanmu agar kami mampu menjadi khalifahmu di dunia ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Thank you so much Azad. Amin ya Kejut teacher tadi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. May Allah semua our lesson for today class. Alright, so teacher nak recall balik sikit. Tadi mula-mula tadi teacher pasang video nak happy-happy sebab teacher tahu semua dah penat kan. So already 3:30. Amirul Azad entered the waiting room. Okay, so teacher nak recall sikit. Teacher tak tanya pasal hadis lah. Apa hadis kita belajar this week? Buat baik Pasal jiran. Pasal jiran. Apa yang kita boleh buat dengan jiran? Boleh tak kita maki jiran kita? Tak boleh. Tak boleh. Lagi apa lagi yang dalam hadis tu Rasulullah sebut? Tak boleh maki jiran, kena buat baik dengan jiran lagi? Banyak lagi dah je. Ada 3 je. Rasulullah sebut dalam 3 dalam hadis tu. 1, buat baik pada jiran. Do not harm your neighbor. 1 lagi. Nombor 2. Tak ingat lah tu. Nombor 2. Diam. Diam. Very good Azad. Diam. Tak ada benda nak cakap. Diam. Lagi 1. The third one. Kalau tetamu datang rumah, apa kita kena buat? Halau dia balik ke? Kena layan. Kena layan baik-baik. Untuk COVID ni mungkin tidak perlulah tetamu. Untuk COVID masa ni, janganlah pergi ke rumah-rumah orang. Assalamualaikum, kami datang nak beraya. Memang kena halau lah awak kan? Okay, sebab COVID ni orang takut bahaya. Okay, so tak ada ada istilah tamu lah. Ni cuma lepas-lepas ataupun selepas-lepas ni yang insyaAllah bila COVID dah tak ada nanti, kalau ada tetamu datang rumah, kena layan elok-elok. Okay, ICT vocab. Cepat-cepat teacher nak laju je. ICT vocab yang awak belajar this week, apa dia? Start huruf Log L. out. Very good, log out. Emoticon. Browse. Okay, very good. Next, okay, teacher nak tanya sikit pasal last 2 weeks. 2 minggu lepas. Minggu lepas awak kita belajar kan minggu lepas? Belajar je minggu lepas. Okay. So, ini kita belajar ni Hantar Jaya. Kita belajar Hantar Jaya kan minggu lepas, betul tak? Ya, betul, Hantar Jaya. Apa ni? Game apa ni? Masih ingat tak game apa ni? Siapa masih ingat game ni pasal apa? Pasal serangan. Very good. Pasal serangan. Macam mana nak serang? Pasal game lah. Pasal game lah. Teacher tahu lah pasal game. Sebab teacher pun tengah tanya pasal game ni. Mirul. Macam mana nak main? Macam mana nak bagi dapat 1 matah? Matah pun boleh. Mata. Matah tu apa teacher? Macam mana nak dapat 1 mata daripada game ni? Awak kena buat apa? Kena make sure balingan tu kena selepas 3 kali. So first awak kena hantar dulu dekat sini. 1. Contohnya 1, 2, 3 dan last tu kena hantar ke tengah baru awak dapat 1 markah. Contoh awak main bola, awak sepak, gol. Dapat 1 markah dah. Tapi untuk game ni, awak kena make sure awak kena baling sebanyak 3 kali. Hantaran balingan kena 3 kali. Lepas tu awak hantar ke tengah baru dapat 1 point. Itu nama ni panggil Hantar Jaya. Ini yang kita belajar last week lah.
Minggu lepas kita belajar ni. Perempuan pun boleh, lelaki pun boleh. Tapi biasanya kita akan asingkan. Boy and boy, girls and girls. Kita jarang, tak pernah dekat sekolah pun tak pernah buat lelaki dengan perempuan main sekali. Cikgu Kang jadi lain pula kan? Okay? So today, hari ni kita akan belajar this thing. Mana tadi teacher punya slide? Bukan slide. Ni tada. Hari ni kita akan belajar cergas dan tegas. Apa ni teacher? Okay, kita belajar tentang macam mana kita nak control mental dengan emosi, kesihatan mental dengan emosi. Ada orang tanya teacher, kan kecil lagi, takkan dah mental kot, takkan stres kot. Ya, betul. Kita tak sedar kadang-kadang budak kecil pun ada stres masing-masing. Loh, stres apa? Belajar je. Mungkin bagi kita belajar je, tapi ada budak yang tak boleh nak cope. Awak pernah dengar budak bunuh diri? Pernah dengar? Pernah dengar tak? Bunuh diri. Kebiasaannya bukan Melayu. Melayu teacher tak pasti. Indian selalu. Kenapa? Sebab apa? Sebab apa? Awak rasa sebab apa? Stres. Dia stres. Kalau Indian ni kan, biasanya kalau dia bunuh diri kan, sebab apa? Sebab dia tertekan. Tertekan apa? Belajar. Dia rasa dia tak dapat cope dengan belajar. Apa dia buat? Dia bunuh diri. Dia gantung diri dengan kain. Matilah. So kesihatan mental dengan emosi ni dah sangat-sangat penting. Sekarang pun sangat penting. Okay. Lagi-lagi kita duduk kat rumah tak buat apa, sebab itu kita dinasihatkan ada masa free terluang awak exercise. Tapi tak boleh keluar teacher. Exercise dalam rumah pun boleh. Contoh awak buat workout ke, awak buat exercise kat rumah ke, menari-menari sikit ke. Janganlah bagi orang tengok kalau awak malu. Okay? So bergerak-gerak, bagi badan awak aktif. Bukan duduk menung, tengok TikTok, tengok phone, tak sihat. Siapa dah terus tengok TikTok ya? Mental kena sihat. Mental, emosi, fizikal kena selari. Supaya kita sihat, cergas dalam kelas pun taklah. Macam tu. Okay? So teacher nak share sikit, ada satu video cikgu ni. Tapi teacher, Yo. ni Ni? Apa tu? Sekejap, apa tu? Awak tunjuk apa? word search. Kejap lah. Word search tu kita buat kejap lagi. Itulah. Sabar tadi. Word search tu kita buat kejap lagi. Sekejap Dengar tak suara Syeda ni? Jangan suka merayak-rayak di luar, kita tak tahu. Alright, teacher tak Ketupaan. ada apa yang teacher ni cakap panjang-panjang. Okay, hari ni Pembelajaran 2+1. kita akan belajar benda ni. Kesihatan mental dan fizikal, lebih kepada emosi. Dan kita akan, hari ni kita akan emphasize, focus more on assertive. Assertive ni apa teacher? Pasal emosi lah tadi yang teacher sebut. Jangan. Kita mungkin Laju sikit. Cuba awak tengok gambar ni. Bermasam muka, okay? Dia mengalami perselisihan faham dan dia bermasam muka. Awak tengok gambar ni. Pernah tak benda ni terjadi kat sekolah? Pernah ke? Pernah awak nampak Ini dah ke? pernah. Pernah. Okay. Mungkin dekat Zoom ni mungkin susah sikit nak gaduh lah kan, sebab tak pernah jumpa. Tak jumpa. Jauh. Boleh je chat Sebab je. kat rumah kan. Dekat Dekat chat chat boleh je. dekat chat tu bukan gaduh. Ini gaduh Woi. fizikal. Nampak ni? Nampak ni? Bertumbuk-tumbuk, masam muka. Biasa yang masam muka ni selalu girl dengan boy lah. Teacher dia Yelah cakap je. macam tu saya. Teacher dia cakap macam ni kat saya. Lepas tu buat muka pandang jeling-jeling. Benda lah Dah. kan. Yang ini bergaduh mulut. Diam ah, diam ah. Boy, kosong tau. Ah. Macam tu je. Itulah contoh dia. Oi, Ada dah orang kasar bagi tahu. sangat tu Zat. Kan? Basah. Macam tu terus. Bergaduh. Sesuka hati, bergaduh, pukul-pukul, masam muka. Ini semua adalah budaya yang tidak sihat. Okay, awak dah tengok gambar-gambar ini. Awak ingat gambar-gambar ni. Alright, seterusnya. Tengok apa dia cakap. Apakah yang akan terjadi sekiranya kita tidak dapat mengawal emosi? Apa yang akan jadi? Okay? Apakah yang perlu dilakukan dan tak perlu kita lakukan? Kita ni tak dapat kawal emosi. Okay? Contohnya macam tadi, gambar tadi, awak bergaduh. Kan? Awak rasa marah. Okay? Apa sepatutnya awak lakukan? Okey, di sini nak tanya awak. Pernah tak awak rasa marah? Pernah tak awak rasa marah yang marah, rasa macam nak Ini saya je. Pertama orang, saya. Pernah tak? Mesti pernah. Pernah lah je. Pernah. Apa Ada yang awak girls akan yang buat? ada girls yang tuduh saya. Saya pukul dia orang. Sepak dia orang. Tapi awak buat tak? Hmm? Awak buat ke tak sebenarnya benda tu? Tak.
Masa tu kan saya pakai kasut, saya buka kasut sebab gatal je. Lepas tu? Haras saja. Lepas tu? Haras, saya nak pakai kan. Tak tahu yang perempuan duduk kan je, dia tolak saya. Kasut tu kan, saya kan pergi bawa masuk toilet tu kan je. Kena muka dia sekali. Dia pun nangis. Saya tak. Allahu Akbar. Pasal kau. Pasal Lepas tu? Haras. Lepas tu saya punya nama dah kena pergi kat Ustaz Elmi. Aduhai. Pasal Haras saya kena. Aduhai. Innalillah. Innalillah. Itulah sekiranya kita tidak dapat mengawal emosi, mungkin sakit. Kan, mungkin tak sengaja. Apa yang perlu dilakukan dan tidak perlu dilakukan. First thing first. Dalam Islam sendiri dah sebut. Kalau tengah marah, rasa macam nak tumbuk je muka dia ni. Apa kita boleh buat kalau marah? Kalau dalam Islam Rasulullah ajar macam mana? Kalau marah, tengah marah awak tengah berdiri. Berdiri, awak tengah berdiri tapi awak marah, awak duduk. Marah lagi, baring. Jangan tengok muka dia, betul. Lari. Baring. Kalau tak boleh baring, pergi toilet, basuh muka. Sebab marah ni api. Nak lembutkan api, guna air. Teacher tahu, teacher pun pernah marah. Mustahil lah manusia tak pernah marah kan. Rasulullah lah kot tak pernah marah kan. Okay. Tapi macam mana nak kawal supaya tak mengamuk. Ada orang marah, tak boleh Ayah kawal. mana je. Ayah mana. Mana? Mana? Kenapa dengan Mana yang kartun tu? Mak ayah dia tak pernah marah. Selalu buat muka masam-masam. Itu kartun. Bukannya hidup pun. Selalu buat muka masam-masam. Ni lagi satu. Rasulullah tak suka ya buat muka masam-masam. Rasulullah suka kita senyum. Tapi janganlah senyum memanjang macam gila pula kan. Maksudnya senyum bertempat lah. Takkanlah hehe hehe hehe. Tengok orang gila pula. Okay. Senyum bertempat. Okay. Senyum bertempat. Tapi jangan selalu masam kerut je muka. Tu orang kata dia ni kenapa kan? Masalah dia. Okay. Apa yang perlu dilakukan? Apa yang cikgu ni sampaikan? Ni cikgu tunjuk. Dua dan sebagainya. Sampaikan untuk memasak siapa yang tengok buat video ni. marah Tengok tu. video ni. Cepat. Tengok video ni. Oh, ini ada lagu. Ya. Tengok apa yang cikgu ni cuba sampaikan. Kalau kau rasa tak lagi. dihargai, tutuplah mata, peganglah hati. Oh, Kalau kau tahu rasa lagu dia. Kalau diri kau kau rasa. sunyi, jangan bersedih. Aku Mana di bunyi sini, lagu dia? walau hidupmu tumpah Tak dengar ke? beri kerjasama. Apa dapat? Wahai kawan, Alah. hidup ini tak sempurna, jangan selalu Saya suruh lama, bakal jadi ramai-ramai. Tapi aku sakit bila ramai keji. Sakit aku bukan sakit di hati. Okey, ini adalah purpose untuk belajar saja ya. Jangan pergi ikut pula style dia lelaki tak boleh pakai rantai ya. Sayang-sayang intan payung manja. Jangan pergi ikut pula. Ini bukan, ini adalah untuk education purpose saja. Apa yang dia cuba sampaikan ialah kalau sakit, kalau awak sakit hati, apa awak boleh buat? Jangan pendam. Jangan pendam. Maksudnya cerita dekat someone yang awak percaya. Contoh awak sakit hati ni, saya ni contohlah, teacher sakit hati gila dengan Azad ni. Macam mana nak buat lah? Tak boleh tengok, contoh. Tak boleh tengok muka Azad ni. Kalau tengok nanti rasa macam nak tumbuk je muka dia. Contoh. So apa yang awak boleh buat? Instead of awak pukul dia, marah dia, awak boleh cerita dekat orang lain. Cerita kat orang yang awak percaya. Contoh, awak cerita dekat, kalau boys awak cerita kat ustaz lah kan. Awak percaya kat ustaz. Awak cerita kat ustaz. Cerita. Ustaz saya cerita, awak keluar, jangan pendam. Perempuan pun sama. Perempuan, girls, awak jangan awak ada sakit hati ke apa ke, awak jangan pendam. Bagi tahu teacher tu. Okay, menangis tak apa. Tak ada masalah. Menangis tak apa. Menangislah. Tapi jangan terlalu lama. Janganlah sampai 2-3 minggu menangis. Awak sakit, contohlah teacher, saya stres lah teacher. Kelas dah lah susah. Pagi sampai petang. Saya penat teacher. Malam saya ada kelas lagi. Lepas tu mak ayah saya kerja lagi. Saya kena jaga adik-adik lagi. Awak stres. So siapa yang awak boleh cerita? Awak boleh cerita dekat perempuan, awak boleh cerita dekat teacher. Awak reach out tu maksudnya awak cerita, teacher saya ada benda nak cerita, boleh ke? Ataupun kalau boys, awak cerita kat ustaz. Kalau awak tak nak, awak cerita dekat, contoh awak tak nak reach out your teachers, awak boleh reach out your brother kalau awak ada abang, kakak kalau awak ada kakak, cousin kalau awak ada sepupu, mak ayah. Saya ada. Okay. So ayat lagu yang dia gunakan dekat sini maksudnya dia tak bagi kalau awak sakit hati, sakit apa, jangan pendam. Jangan pendam lah. Luahkan. Luah dari segi apa? Kalau luah saya
Kalau saya cakap nanti saya nangis. Nangislah. Nangis kan melegakan. Cara kita nak heal kita punya emosi sebenarnya. Sebab sekarang dunia sekarang tengah ada COVID ni, ada pelbagai masalah. Kalau awak pernah terbaca lah. Ni teacher bagi exposure awal tau. Okay, teacher bagi exposure awal. Ramai sangat orang budak sekolah yang stres. Ada yang bunuh diri. Mungkin bukan umur-umur macam awak, tapi budak sekolah macam budak universiti, budak sekolah menengah bunuh diri, stres. Dari sini teacher nak tekan kat awak, nak emphasize tentang macam mana kita nak jaga, nak take care of our emotion. Benda ni penting. Okay, so dengar dulu lagu ni. Apa yang dia Siapa nak bunuh diri, Assalamualaikum bila dekat neraka. Pintunya dekat neraka. Ku terpaksa hadap walau penat lari. Dia memang penat je sayang. Terpaksa jatuh bila penat diri. Ku terpaksa hilang walau ramai cari. Aku lupa ingatan, jadi tolong ingatkan. Saat luar kawalan, jadi tolonglah pesan. Tolonglah aku kawan, aku ni manusia. Ku buat kesilapan, ku manusia biasa. Percayalah aku tak berikan tangan jika engkau memalukan. Jadi tolong jangan segan. Pak dia refuse. Kalau kau rasa kau tidak dihargai, tutuplah mata, gaganglah hati. Kalau kau rasa diri awak sunyi, jangan bersedih. Aku di sini walau hidupmu tumpah, akan beri kerjasama. Bangkit wahai kawan, hidup ini tak sempurna, jangan selalu bersedih. Ku juga selalu terlega, kesilapan lama bakal jadi ramai-ramai. Tapi aku sakit bila ramai keji. Sakit aku bukan sakit di hati. Jadi sakit aku pendam sendiri. Rasa sakit ini tak akan berhenti. Mengerti, ku terpaksa hadap walau penat lari. Ku terpaksa jatuh bila penat diri. Ku terpaksa hilang walau ramai cari. Kau kenal aku siapa, yang dulu bukan aku. Masa tu aku gila, ku sendiri tak tahu apa yang sudah jadi. Ku rasa macam mimpi, hanyut di realiti. Kesannya hari ini penyakit ada luka, sakit tiada parut. Sakitnya di kepala, bercelaru mengarut. Tindakan luar biasa, marah terus mencarut. Lupa semua kata, rasa nyawa tercabut. Aku faham apa yang kau rasa. Janganlah kecewa, ku sentiasa ada. Okay, so motif apa yang kita boleh belajar dari lagu ni ialah bukan nak suruh jadi penyanyi. Maksudnya ialah awak ada masalah, share. Jangan simpan. Jangan pendam. Kalau pendam nanti sakit. Lama-lama awak boleh sakit. Depression, pernah dengar perkataan depression? Depression, anxiety. Depression and Anxiety, dia boleh lead kepada tu. Kadang-kadang orang yang nak bunuh diri ni, dia bukan nak bunuh diri pun. Tapi sebab dia dah terlalu tertekan, depressed. Lepas tu ada pula orang cakap, alah biasalah. Tak sama ya. Ada orang-orang sakitnya lain. Sebab tu kita tak boleh memandang rendah terhadap orang. Kita kena reach out. Kalau awak rasa awak tak sihat, awak rasa awak stres, luahkan. Teacher besar banyak kali dah ni. Luahkan. Cari someone for you to reach out. Jangan pendam seorang-seorang, nanti jadi lain macam. Okay? Nanti kan jadi depressed pula. Apa benda ni? Okay. So teacher stop dulu share. Teacher nak pesan yang tu je sebenarnya. Okay, next. Kita guna buku teks. Alright, this one. Nampak tak? Nampak tak? Ini yang Azad tanya tadi. Words, nampak kan? Okay, saya besarkan sikit lah. Okay, ini adalah tentang kesihatan mental dan emosi. Salah satu untuk kita jaga mental dan emosi kita ialah dengan bersukan. Dengan exercise.
Tapi teacher saya tak lari. Tak payahlah lari. Awak buatlah exercise workout ke. Awak buat exercise kat rumah ke. Jumping jacks ke. Apa lagi. Lompat-lompat di bintang ke. Exercise asalkan bergerak. Kalau awak tak bergerak, jantung awak tak aktif. Tu yang jadi macam-macam penyakit sampai tu. Okay. So kalau awak tengok slogan tersebut adalah berdasarkan perkataan-perkataan yang boleh dicari. Perkataan apa yang awak boleh nampak dalam ni? Meyakini. Boleh annotate tak? Teacher buka. Alright, teacher buka. Okay, boleh tolong annotate apa perkataan yang awak nampak di situ. Kau awak nak teacher besarkan lagi? Ambil kau. Teacher dah besarkan. Amboi. Amboi. Besar dah. Okay. Berani lagi. Positif lagi. Meyakini. Meyakini ke meyakin? Yakin je kot. Azad. Yakin je kot. Yakin je teacher rasa tu. Yakin saja. Kata dasar. Mentega. Mentega tu apa? Apa kena-mena mentega dengan kesihatan mental? Hampa ni. Mentega tu kan makanan. Balas. Balas apa? Curi. Perkataan yang positif sayang. Yang berkaitan dengan kesihatan mental dan fizikal. Mentega tak nak. Tak nak mentega tu apa. I don't want mentega. Tak nak masak kat sini. Kita nak belajar dulu berani betul. Positif betul. Yakin yes. Balasan bukanlah. Tegas. Ya betul. Tegas betul. Pandai. Bawang. Bawan tu apa? Berwibawa. Berwibawa. Bawan tu apa? Siapa yang garis curi tadi salah ya? Okey. Apa tu? Sat. Hang ni ya Allah. Okey, ni betul. Cerita dia. Yakin betul. Balasan ni bukan. Tegas betul. San tu apa? Awak ingat ni bahasa Inggeris. Tegas yes. Positif yes. Berani yes. Berwibawa. Berwibawa. Bawah ni tak ada. Bawah ni tak ada. Curi apa? Curi pula kan? Refer tak ada. Okay. So ini adalah tema-tema. Berwibawa. Berwibawa. Yang ni betul je. Balasan. Balasan ni betul je. Bukan. Ini slogan. Takkanlah balasan apa? Mental, fizikal awak ni. Tapi balasan ada kena-mengena. Okay. So beberapa hari minggu sebelum Minggu Kesihatan Mental dan Emosi. Ni pola tingkah laku. Cuba tengok ni. Besar kan? Nampak sikit. Pola tingkah laku assertif. Tengok Dia utamakan hak sendiri tapi dia hormat hak orang lain. Saya baik, kamu pun baik. Saya menang, kamu pun menang. Seseorang yang agresif ni, dia fikir dia je. Ini macam kira macam kalau kita nak sebut ni selfish jugalah. Selfish. Okay, agresif. Saya je okey, awak tak. Saya je pandai, awak tak. Saya je kuat, awak tak. Macam tu. Saya menang, awak kalah. Wait. Macam tu lah, agresif. Pasif ni, dia tak hirau langsung diri dia. Berbeza. Yang paling baik, yang paling positif, assertif lah. Assertif, this one. Sebab dia sentiasa fikir positif. Saya baik, kawan saya pun baik. Teacher baik, Azad pun baik. Macam tu lah. Kalau agresif ni, beza. Dia lebih kepada negative side. Kalau pasif ni, dia bukan negatif. Dia lebih kepada macam self-esteem yang sangat low, rendah. Dia asyik orang je. Contohnya, tak apalah awak ambil lah. Tak apalah awak kan pandai. Saya tak. Tak apalah awak kan. Tak apalah. Macam tu. Itu pasif. Okay. Untuk sifat dan untuk develop emotion and physical yang baik, kita kena ada pola tingkah laku assertif. Okay. Ayat pasif tu ayat yang diterbalikkan. Sayang tabayun manja. Okay. So yang ini untuk build up awak punya self esteem, untuk build up keyakinan diri kita, kita tak boleh pasif. Kita kena sentiasa assertif. Kita tahu diri kita, kita hormat orang lain. Bukannya kita sentiasa nak ke depan agresif macam ni. Ini pun tak elok juga. Daripada penjelasan guru kaunseling, Arash dan rakan-rakannya mencipta satu risalah yang menunjukkan kemahiran assertif adalah pola yang terbaik. Betul? Okay.
Pola yang terbaik ialah pola asertif. Sebab asertif ni orang yang positif, dia hormat orang lain, dalam masa yang sama dia fikir diri dia. Dia tahu macam mana nak handle diri dia, dia tahu macam mana nak voice out benda tanpa menyakitkan hati orang lain. Tu maksud asertif lah. Ni. Dia bukan negatif, dia positif. Okay, next. Apa ni? Gana dan Dennis merupakan dua ikon sekolah. Ya. Analisis ciri-ciri yang dipamerkan. Gana kapten pasukan hoki, bestnya. Dennis pula kapten pasukan debat, bestnya. Okay. Perempuan yang pandai bercakap kan. So dia masuk kepada debat lah. Yang boys dia lebih kepada sukan, fizikal. Gana dan Dennis berwibawa menerusi kemahiran asertif verbal. Asertif verbal ni maksudnya orang yang sangat positif dari segi verbal dan kemahiran asertif bukan verbal. Maksudnya dia dalam segi, dia bukan agresif, dia bukan pasif. Asertif ni maksudnya lebih kepada positif lah. Ni, word ni. Lebih kepada positif. Positif bentuk dia macam mana? Plus. Kan? Sentiasa positif. Kalau orang kata susah, tak apalah kita cubalah dulu. Macam tu. Tak ada, susah lah teacher. Susah je lah teacher pun nak lah. Itu bukan asertif. Itu adalah pasif. Dan sometimes boleh jadi agresif. Susah lah teacher. Buatlah sendiri. Itu agresif lah tu. Okay, negatif. Okay, next. Saya juga sukakan awak sebagai kawan. Sebenarnya saya pun suka awak. Friendzone ke apa? Kebolehan meluahkan perasaan. Okay, ini kita abaikan ya. Teacher tak nak awak ada perasaan suka-suka dekat masing-masing. Belajar dulu ya. Kita tutup lah ni. Tak nak. Hapuskan buli. Ya, betul. Hapuskan buli. Pertahankan hak masing-masing. Kalau awak tahu sesiapa yang dibuli dan membuli, tolong bagi tahu teacher-teacher ya. Jangan senyap sahaja. Sebab bahaya. Buli ni adalah satu perkara yang sangat bahaya. Okay? Dia boleh jadi contoh. Mana ada saya buli di teacher? Saya minta dia tolong buat kerja sekolah je. Tu buli lah tu. Kalau dia tak nak buat tapi awak paksa dia. Tu pun buli. Okay? Tak boleh. Bahaya. Buli ni agresif. Kita tak nak agresif. Tingkah laku agresif tidak sihat. Tidak sihat dari segi emotion dan juga fizikal. Alright. So sekarang ni ada apa nak tanya teacher soalan? Sebelum teacher tanya awak soalan. Ada soalan tanya teacher? Sebelum teacher nak ambil tanda ni. Ada? Tak ada? Mumtaz ada tak? Tak ada. Hatim ada Hatim? Pindah teacher. Mumtaz pindah? Oh ya ke? Teacher lupa ke? Ya Allah. Allah, teacher tak tahu yang Saat ada. Amna ada Amna? Tak ada. Danish Aizat? Tak ada. Ziyad? Tak ada. Hana Sofia? Ada. Hatim tak ada. Hatim tak pindah kan? Amizat tak ada. Okey, sekarang ni jom kita buat soalan sikit. Teacher nak bagi quizzes. Teacher je bebel dari tadi kan? Teacher bagi awak soalan. Ada 25 soalan. Banyak kan? Quizzes ke? Yapa, quizzes lah. Okay. Siapa yang gelak tu? Siapa yang gelak tu? Seronoknya. Sekejap. Saya tengah golek-golek lagi internet ni. Share. Copy. Mana Zoom teacher ni? Pergi tengok kat chat awak ada link. Tolong tekan and masuk. Terima kasih. Adalah tu. Okay. Baru Azad masuk lagi. Yang lain? Mana? Jumpa tak? Teacher tak nak buat macam biasa. Jumpa tak? Awak jumpa tak link tu? Kenapa Azad je masuk ni? Yang lain tak ada pun? Tengah loading. Saya ada. Alright. Ingat dia pesan teacher, if you have any doubt, masalah, problem, share, reach out, bagi tahu dekat orang, jangan senyap, jangan simpan seorang-seorang. It's very dangerous. Dah ke? Baru 4 orang masuk, ya Allah. Mana lagi? Kita sepatutnya we supposed to have 10. 6 orang lagi mana? Ya, saya hantar semua salah tu. Tapi saya nak buat live. Dah kan? Mananya tak masuk pun, baru 4 orang je masuk.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mananya ya Allah ya Tuanku? Cepatlah. Teacher tunggu ni. 1, 2, 3, 4, 5. Saya jawab semua salah je. Cepat. We supposed to have 10, you know. Teacher ni live ke? Live apa? Tak faham lah teacher Rania apa awak tanya. Awak tanya apa sayang? Live quiz. Yelah, live quiz. Ya betul. Live quiz ni Ya, macam ya. ni. Ya betul. Ah. Live quiz macam ni. Cubalah mana lagi. Sepatutnya kena ada 10 orang. Kat sini ada 11. Tolak teacher 10 lah. Kat sini baru ada 6. Siapa lagi tak masuk? Hana Sofia dah masuk? Belum. Amirul dah. Sarah dah? Sarah belum. Sarah, where are you? Cepatlah, saya tunggu ni. Faster. Allah Rabbi. Teacher tunggu sampai 4:10. Tak ada teacher start 4:10. Cepat. Sarah tak masuk lagi. Awak tak tengok pun screen tu. Sarah Alvina tak masuk lagi. Siapa lagi? Hana Sofia tak masuk lagi. Hana Sofia ada? Belum. Okay. Teacher tunggu jangan cepat. Hana Sofia belum. Lagi. Nurin dah. Nizara Alia dah. Nizara Alia betul lah. Teacher sebut awak Nizara Alia kan. Niza pun belum. Tidur ke Niza? Ke main game? Buat apa? Tak ada pun. Mananya? Sekejap, di tengah ni. Sekejap. Di tengah lagi. Cepat, saya tunggu ni. Berapa lama je? Dah tak start lagi. Diorang tak masuk lagi. Tunggulah dulu. Saya tengah masuk ni. Yelah. Cepat. Tak masuk lagi. Ya Allah. Sarah belum. Niza belum. Hana Sofia belum. 3 orang tu lah. Sarah dah masuk. Sekejap je, di tengah tu je. Dia hang. Boleh percaya ke dengan Niza? Sabar je. Tak percaya. Cik dah percaya dengan Niza je. Kita kena buat bersabar je dalam hidup. Saat betul lah tu apa yang Niza cakap. Awak nak ada bukti kan Niza? Betul Azad? Senyap Said. Senyaplah Saat. Hana Sofia mana? Alah, Nurin mesti Lag juga. Nak report ke Hana Ustaz. Sofia punya pun lag juga ke? Kongsi laptop ke macam mana tu? Tak masuk-masuk pun lagi. Tak ada pun. Niza lag macam mana tu Niza? Lama ni. Sajalah Lama dah teacher. Nak kita tunggu sampai 4:30 ke? Dah, teacher nak tunggu juga. Saya leave dulu. Tu Niza dah masuk dah. Hana Sofia. Thank you Niza. Hana Sofia tak ada lagi dah. Tunggulah. Jomlah kita start. Ayo Amma. Ayo apa. Dah jom. Tingkah laku asertif. Pola tingkah laku yang baik ke? Yang mengutamakan hak sendiri ke? Yang mengutamakan hak orang lain? Awak tengok. Which one? Ada 3 tu. Pilih. Habis. Azad siap buat muka lagi. Betul. Jawapannya A lah. Yang first tadi. Saya betul. Nurin first kali. Next. Seterusnya. Ciri-ciri kemahiran asertif kecuali. Tahu dah. Mana satu? Format idea bukan. Dia kecuali ni maksudnya yang bukan. Yang bukan. Macam ada 2 jawapan je kat sini. Allahu Akbar. Jawapan dia apa?
Dua-dua tu jawapan dia kot. Yang tengah tadi, agresif dengan menam rasa tu salah tu. Okay, next. Peranan kemahiran adjektif kecuali. Ini saya terkeluar, Allah. Allah, macam mana buat tu? Adjektif ni perkara yang positif ya. Itu yang bukan positif. Balah. Kecuali. Of course lah jawapan dia menyalahkan orang lain. Betul tak? Kan? Betul. Menyalahkan orang lain lah. Okay. Nurin lagi ke? Oh, Azad sudah buat Nurin. Tahniah. Yeah. Tahniah. Yeah. Next. Ciri-ciri kemahiran adjektif. Okey. Apa? Bagus tak? Rasa terkeluar je. Sentiasa mengutamakan pendirian sendiri. Bukan. Jawapan dia ialah menghormati idea teacher rasa ni. Kan? Betul? Ui. Laju Oi, dia. amboi. Amboi. Utamakan hak sendiri, hormati hak orang lain. Of course lah. Adjektif. Ni. Aktif mana ada? Dari 3 je ni. Adjektif, agresif, pasif. Mana ada aktif? Aktif tak ada. Elect. Tarak. Tak ada. Amirul dah tak jawab. Terkeluar ke semua dia? Oh ada. Tara yang terkeluar Tara Alvina dah terkeluar. Kian dia. Internet tak betul kot. Alright, so next. Siapa lagi? Masih lagi Azad? Dah dipotong? Boleh potong. Masih lagi Azad. Tahniah. Masih bertahan? Soalan seterusnya. Kemahiran adjektif. Hehehe. Mana satu? Kemahiran ni benda yang kita nampak lah. Perbuatan yang positif. Apa dia? Yang mana satu? Orang ajak konten kelas sekolah. Awak tolak ke awak terima? Mengikut rakan ke pusat sumber. Bestnya pergi gym. Kat sekolah ada gym. Tak ada gym kan sekolah kita. Jawapan apa? Masih lagi Azad ke? Uish, masih lagi Azad lah. Power ni asyik betul je ni. Menolak perlawanan. Ada juga yang jawab tu menerima hadiah. Oh, asyik baik tak ada cakap ponteng. Next. Kenapa penting adjektif ni? Why? Balas dendam. Apa jawab balas dendam? Siap? Menggalakkan pertelingkahan ni maksudnya pergaduhan ya. Pertelingkahan tu maksudnya pergaduhan. Of course lah mengekalkan hubungan yang baik. Rasulullah sendiri pun tak suka orang gaduh-gaduh. Masih lagi Azad. Siapa yang naik tu? Siapa yang jawab dendam tu tak tahulah teacher. Next. Asas mengaplikasi kemahiran adjektif kecuali. Apa ni? Tidak menerima kot pendapat orang lain. Macam mana? Kan? Tidak menerima pendapat orang lain kan? Azad lagi? Seronok muka Azad tu. Happy tu. Dia dah tu. Tak. Masih dia lagi. Tak ada siapa boleh potong Azad dia. Seronok Azad.
tingkah laku asertif. Tingkah laku yang positif ialah, of course lah yang panjang tu. Kita melahirkan perasaan dan tindakan kita secara jujur, honest, truthful and sincere. Hatim baru nak masuk. Ikhlas Hatim. Mencabuli hak-hak orang lain ni maksudnya ialah awak tidak hormat orang lain lah. Okay, tidak hormat pendirian orang lain. Masih lagi azan. Ni 4 orang ke atas ni memang tak boleh ni lah. Tak boleh dipotong kot. Diorang je. Diorang je yang ke atas. Bukan. Yang bukan. Yang bukan. Jawapan dia mengambil. Masih lagi Azad ke? Azad masih tersenyum? Mungkin dia tak berubah lah 4 orang atas ni. Korang maintain je ya. Maintain je semua orang. Jawapan dia ada 2. Awak jawab 2 jawapan. Kesan bersifat asertif adalah. Jawapan dia 2. Kita tekan 2-2. One lah. Yang tegas dengan emosi yang stabil ni jawapan dia. Masih Azad ke? Masih dia. Masih dia. Masih orang yang sama. Azad. Nurin. Allah, ni teacher banyak kali sebut tadi. Positif. Jawapan dia positif. Submissive kenapa Macam suka memendam kot. Submissive. Memendam. Tak dah hilang dari radar dah. Dah jawab dah Sa'an. Lah jawapan dia positif. Tingkah laku asertif adalah seorang yang bersifat positif. Ui, tak bergerak lah. Korang maintain je. Memang tak nampak Azad ke? Macam mana? Ini lagi senang. Saya menang, kamu menang. Itu adalah asertif. Sentiasa positif. Allahu Akbar. Habis. Saan ni tak jawab dia ni. Tak ada dah kot. Keluar kot. Finally. Ada pun orang potong. Nurin. Finally. Potong Zaralia. Ada juga yang potong. Next. Pilih 3 Pilih ciri kemahiran asertif. Pilih 3. Memendam bukan asertif. Memendam lebih kepada pasif kot. So ada lagi yang memotong? Tak ada? Oh, biru naik slow-slow. Yang memotong Akil. Salah lah ni. Akak suka pendam. Pemendam tak elok kan teacher sebut tadi. Ni lagi senang. Sangat senang.
tak ada dah. Hilang dah Niza. Alright. So the answer dia of course lah. Ada lagi yang potong? Tak ada. Azad masih first. Tak ada siapa lagi memotong siapa-siapa. Mencelakai diri sendiri ni maksudnya mencederakan diri sendiri. Mengembangkan sikap ingin menang itu selfish lah. Dia je nak menang. Akhir pun dah tak ada. Oh, ada lagi. Masih. Kan nak tengok. Alright, so kita tengok. Astaghfirullahaladzim. Kucing ni gaduh kan. Masih lagi Azad lah. Bosan lah si Azad je. Masih Azad je. Tak ada siapa nak potong dia ke? Come on, Kalau masih saya first, itu maknanya saya selalu fokus. Saya betul-betul fokus kat kelas teacher. Kelas. Dalam Zara Alia, tertekan. Awak terklik. Sudah. Patutlah tertolak tadi. Boleh tertolak awak. Berikut cara menumbuhkan. Menumbuhkan ni maksudnya melahirkan lah. Sifat perilaku adjektif kecuali. Allah. Azad dah kalah kot. Salah ke? Apa? Masih lagi Azad. Lihat Azad. Tak ada orang potong awak lagi. Okay. Next. Sikit lagi Amira. Tidak benar. Orang yang assertif ni dia berani. Berani untuk menyampaikan sesuatu. Dia bukan takut. Dia tak pendam. Dia positif. Sifat yang ada pada sahabat Rasulullah. Kalau kita tengoklah. Rania tak jawab, tak sempat. Habis dah. Masih lagi? Masih lagi orang yang sama? Tak ada potong lagi. Masih lagi orang yang sama. Tak apalah. Kecuali. Lajunya. Lajunya. Kenapa laju tiba-tiba 10 saat je kot? Agaknya laju sangat tu. Ada bergerak tapi kat bawah-bawah. Kat atas tu masih lagi kekal yang sama. Next. Sikit lagi habis dah. Kesan berapa jawapan ni? Satu je. Allah. Apa jadi tu? Cakap satu. Nurin sikit lagi Nurin. Cakap satu. Sikit lagi. Nurin Cakap sikit lagi. Satu. Apa satu? Tadi teacher kata satu. Satu apa? Jawapan. Satu jawapan, dia nak dua jawapan ke? Sorry. Teacher ingat satu. Teacher pernah lupa. Ni satu je jawapan dia. Ni jawapan dia satu je. Ya ke? Ya. Ya. Jawapan dia satu. Azad tersenyum nampaknya. Sebab Azad je tunjuk muka kan. So teacher nampak Azad je lah. Tak ada siapa lagi boleh potong Azad. Masih Azad. Ada juga tu. Siapa je sentiasa merana diri ni? Are you okay? Are you okay? Ni dua jawapan. Ni dua jawapan.
Laju Niza jawab. Betul ke tu? Alright. Ni rasanya korang pun dah faham adjektif ni apa kan? Amirul, potong balik. Oi. Potong balik. Very good. Potong balik. Girls memotong girls. Tapi Azad masih di depan lah. Kalau adjektif adalah penting untuk of course lah menjamin kesihatan mental dan emosi yang stabil. Saya yang first ialah macam saya cakap, saya betul-betul fokus depan kelas dalam ataupun depan kelas teacher. Dan saya dengar apa yang teacher cakap. Apa ni Zaralia? Awak sebut apa tu? Si lagi Azad. Last one. Tidak bersifat. Tidak bersifat adjektif tidak yang mudah dipengguna ni betul. Bukan salah. Pandang tinggi. Apa jawapan dia? Thumbs up. Rania tak jawab dah. Tak sempat aku. Nuri dengan Nik Zara Ali lawan berdua. Okay? Tapi masih lagi Azad lah. The first one. So, kita tengok kat sini. Gerak tak bergerak pun. Mananya tak bergerak ni. Orang lain pun fokus juga. Ya betul sayang. Orang lain pun fokus juga. Azad, diorang siapa tak jawab? Oh, Mirul tadi tak jawab ni, nampak. Tertinggal. Awak termiss soalan nombor 6 ke? Apalah. Okay? Ya, teacher tahu semua orang fokus juga. So hari ni kita belajar apa? Hari ni kita belajar apa? Hari ni kita belajar kemahiran. Kemahiran apa? Tadi punya banyak tadi perkataan tu keluar tadi. Kemahiran apa? Kemahiran? Adjektif. Yes. Salah satu aspek untuk kesihatan Yes, mental. Adjektif ni lebih sesuai kalau kita conclude as a positive lah. Positive mind, positive state. Macam tu je. Simple sahaja. Right? So any questions so far? No? Sentiasa tak ada soalan. Okay, tak apa. So Azad, doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Ramin, thank you so much. See you next week on Tuesday. Bye-bye.